Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Roslan. Nombor metrik 054558. Baiklah, pada hari ini saya bersama tiga rakan saya yang lain, yakni Muhammad Haziq Firdaus bin Zakaria, nombor metrik 054511, Muhammad Muaz bin Muhammad Azmi 054520, Muhammad Afiq bin Khairuddin 054720. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan video berkenaan kertas cadangan penyelidikan. Baiklah, tajuk pembentangan kertas cadangan penyelidikan yang kami pilih ialah Pegawai Suluh Satu Kajian di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang pertama, yakni latar belakang kajian. Konflik ataupun pertikaian antara manusia tidak boleh lari dari kehidupan seharian manusia. Seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia biasa, kita tidak boleh lari daripada pertikaian antara sesama manusia disebabkan oleh salah faham, tidak puas hati dan sebagainya. Baiklah, yang kedua. Proses suluh merupakan satu proses perdamaian. Keputusan yang dibuat berdasarkan konsep ini dibuat secara persetujuan bersama yang mana tidak ada pihak yang menang ataupun kalah dalam situasi tersebut, bahkan melalui konsep ini, konsep suluh, ianya dapat mencapai keadilan yang saksama. Dan ijma' ulama' juga berpendapat bahawa untuk mencapai keadilan, kedua-dua belah pihak adalah lebih tepat bahawa untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui suluh mencapai keadilan. Secara ringkasnya kita boleh lihat suluh ni adalah salah satu proses yang mana apabila dua pihak bertikai, kita menggunakan proses suluh ini untuk mencapai perdamaian di antara dua pihak yang bertikai, yang mana suluh ini menjadi orang tengah di antara kedua-dua pihak yang bertikai. Baiklah, yang seterusnya, Mahkamah Syariah telah pun memperkenalkan dan melaksanakan kaedah suluh ini bagi mahkamah di Selangor. Pula ianya telah pun diperkenalkan dan digunapakai pada tahun 2001. Kajian ini dijalankan bagi membincangkan pegawai suluh di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor. Baiklah, kita pergi kepada pernyataan masalah. Masalah yang pertama, masyarakat Selangor, khususnya masyarakat Hulu Selangor, masih lagi kurang pendedahan dalam memahami serta tidak mengetahui fungsi suluh yang sebenarnya. Mereka juga menganggap bahawa mahkamah syariah adalah salah satunya jalan yang terakhir untuk menyelesaikan pertikaian. Jadi kita dapat lihat masyarakat Hulu Selangor ni kurang lagi pendedahan tentang fungsi suluh ni, dan mereka menganggap bahawa mahkamah syariah ini adalah salah satunya jalan yang terakhir. Walhal kita dapat menggunakan konsep suluh dengan mudah untuk menyelesaikan pertikaian tanpa melalui proceeding di dalam mahkamah. Baiklah, kita pergi kepada pernyataan masalah yang kedua, yakni kesahan ataupun legaliti suluh itu sendiri. Presiden menetapkan bahawa perjanjian yang telah ditandatangani ini tidak akan mengikat mana-mana pihak yang bertikai kecuali selepas suatu perintah mahkamah penghakiman berasaskan persetujuan tersebut dikeluarkan sendiri oleh pihak mahkamah. Jadi, apabila kedua-dua pihak yang bertikai menggunakan konsep suluh dan di mana mereka ini mencapai persetujuan di antara mereka, mereka perlu menandatangani satu dokumen, dan untuk mengesahkan dokumen tersebut, mereka perlu menunggu persetujuan yang dikeluarkan oleh mahkamah. Jadi, kita lihat di sini masalahnya adalah legaliti suluh itu masih lagi memerlukan mahkamah, dan menyebabkan apabila pihak-pihak yang bertikai ini telah pun bersetuju dan suatu proses untuk menunggu persetujuan mahkamah itu, mereka boleh menarik balik persetujuan mereka. Jadi menyebabkan kesahan atau legaliti suluh itu dipersoalkan. Baiklah, kita pergi kepada pernyataan masalah yang ketiga, yakni wibawa dan kuasa pegawai suluh. Kes-kes yang dikemukakan setiap hari semakin lama, semakin kompleks dan serta rumit. Jadi, adakah sudah cukup dengan hanya kelayakan syariah untuk menetapkan pegawai suluh ini di tahap yang membanggakan? Seperti yang kita tahu, pegawai suluh memerlukan latar belakang syariah. Jadi, adakah ianya cukup
pegawai suluh itu memerlukan latar belakang syariah saja? Adakah ianya perlu latar belakang kaunseling dan sebagainya? Kerana kita lihat semakin hari, saban tahun, kes itu semakin kompleks dan rumit untuk diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Khairuddin. Nombor metrik 054720. Jadi, saya akan meneruskan perbentangan ini dengan menerangkan berkaitan tujuan kajian, objektif kajian dan soalan kajian. Jadi berkenaan dengan tujuan kajian ini merupakan satu platform yang penting untuk penulis menerangkan secara lebih mendalam apakah tujuannya dalam melaksanakan sesuatu kajian. Jadi tujuan kajian yang pertama adalah untuk menganalisis satu kajian berkaitan pegawai suluh di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor. Yang kedua pula, tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis secara lebih mendalam tentang pemakaian pegawai suluh di Mahkamah Syariah. Dan yang ketiga pula adalah menjelaskan konsep pegawai suluh menurut Islam dan undang-undang syariah. Yang tujuan kajian yang terakhir adalah untuk menganalisis peranan pegawai suluh di dalam mahkamah syariah. Jadi saya akan meneruskan perbentangan ini dengan menerangkan berkenaan objektif kajian. Jadi objektif kajian yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep pegawai suluh menurut syariat dan mahkamah syariah. Jadi yang pertama ini adalah kita akan menjelaskan secara lebih mendalam berkaitan dengan arti apa itu maksud pegawai suluh dan apa itu peranan dan sebagainya yang berkaitan dengan pegawai suluh di dalam mahkamah syariah. Yang kedua pula adalah untuk mengkaji peranan pegawai suluh di mahkamah syariah. Kita akan menerangkan berkenaan apa yang mereka buat, apa seorang pegawai suluh ini buat di dalam mahkamah syariah, apa tanggungjawab mereka dan tugas-tugas mereka. Yang ketiga pula adalah menganalisis pemakaian pegawai suluh di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor. Jadi kita akan menerangkan ataupun menghuraikan berkenaan dengan pemakaian pegawai suluh di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor serta aset-aset yang penting yang menunjukkan bahawa mereka itu adalah seorang pegawai suluh. Jadi yang seterusnya saya akan menerangkan berkenaan apa soalan-soalan kajian yang dirungkaikan di dalam kajian ini. Jadi soalan kajian yang pertama adalah apakah konsep pegawai suluh dalam mahkamah syariah dan tahap penerimaannya menurut Islam dan Undang-Undang Negeri Selangor. Yang kedua pula adalah apakah peranan pegawai suluh di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor. Dan yang ketiga pula adalah bagaimanakah pemakaian pegawai suluh yang digunakan dalam Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor dalam pelaksanaan suluh. Jadi berdasarkan ketiga-tiga penerangan saya ini, saya dapat rumuskan bahawa soalan kajian berkait rapat dan berhubung kait dengan baik dengan objektif dan tujuan kajian yang telah dibuat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazif Firdaus bin Zakaria, nombor metrik 054511. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang sorotan literatur yang dibuat oleh daripada penulisan saudara Muhammad Faris bin Roslan. Jadi saudara Faris telah membahagikan kepada beberapa tema, iaitu tema yang pertama adalah konsep pegawai suluh. Saudara Faris mengambil daripada artikel peranan pegawai suluh dalam menyelesaikan konflik dalam mahkamah syariah di Selangor, di mana dalam artikel tersebut menyatakan bahawa suluh adalah salah satu cara yang mana pihak-pihak bertikai terhadap satu atau beberapa tuntutan di hadapan mahkamah syariah. Seterusnya, mereka dipanggil dan dipertemukan di dalam suatu majlis perundingan yang dipimpin oleh pegawai suluh secara rasmi. Untuk artikel yang kedua iaitu penulisan daripada Siti Nuraini binti Haji Ali dan Zulkifli Hasan, di mana dalam artikel tersebut dia memecahkan pegawai suluh ini beberapa takrifan, iaitu berdasarkan hukum syarak dan undang-undang Islam yang dikuatkuasakan di Selangor. Iaitu suluh itu ialah akad yang menamatkan pertikaian secara sukarela serta meredai antara pihak-pihak yang bertikai. Definisi suluh dari segi undang-undang tidak mempunyai peruntukan yang jelas, akan tetapi terdapat peruntukan berkaitan suluh dan meletakkan bahawa suluh itu di dalam satu bentuk proses berdasarkan kaedah tertentu yang digalakkan. Untuk artikel yang ketiga iaitu mengenai pengurusan suluh, peranan, pelaksanaan dan keberkesanan oleh pegawai suluh. Dalam artikel tersebut, suluh itu adalah berbuat baik atau menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak dengan cara perundingan. Untuk tema yang kedua, saudara Faris membuat tema peranan suluh. Okey, untuk artikel yang pertama, iaitu artikel pengurusan suluh, peranan, pelaksanaan dan keberkesanan oleh pegawai suluh. Dalam artikel tersebut, saudara Faris mengambil iaitu pegawai suluh bertindak dengan menasihati serta mencadangkan
jalan penyelesaian untuk pihak-pihak yang bertikai setelah mendalami dan memahami konflik yang mereka hadapi. Untuk artikel yang kedua iaitu artikel kaedah penyelesaian pertikaian alternatif dari sudut syariah di Malaysia. Iaitu dalam artikel tersebut, peranan suluh itu adalah untuk membantu mereka menyelesaikan pertikaian yang mana pihak ketiga ini bersifat neutral. Selain itu, mereka juga perlu bertindak untuk menyelesaikan isu-isu pihak yang bertikai dengan menyediakan jalan alternatif. Untuk artikel yang ketiga iaitu artikel peranan pegawai suluh dalam menyelesaikan konflik dalam mahkamah syariah di Selangor. Iaitu peranan pegawai suluh, dia membawa pihak-pihak yang bertikai untuk duduk di satu meja yang sama untuk berbincang. Untuk tema yang ketiga iaitu pemakaian suluh. Daripada artikel Zulkifli Hasan menyatakan bahawa pelaksanaan suluh ada digunakan pakai dalam Mahkamah Syariah Negeri Selangor berlandaskan enakmen Pentadbiran Agama Islam dalam Negeri Selangor pada tahun 2003. Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Untuk artikel yang kedua iaitu daripada penulis Hamad Muhammad Dahlan menyatakan bahawa terdapat sebahagian kes-kes tertentu sahaja yang menjadi bidang kuasa suluh berdasarkan enakmen yang terdapat di Negeri Selangor. Untuk isi yang ketiga iaitu Saudara Faris mengambil daripada buku yang berjudul Suluh dalam Kes Kekeluargaan Islam. Terma suluh tidak definisikan secara jelas, maka hendaklah merujuk kepada Seksyen 245 dan Kurungan 2 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Azmi, nombor bateri 054520. Saya akan menyambung perbentangan proposal yang bertajuk Pegawai Suluh, suatu kajian di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor. Metodologi kajian merupakan satu bahagian yang penting dalam sebuah proposal maupun tesis. Metodologi kajian merupakan satu teknik ataupun kaedah untuk mengumpul dan menganalisis maklumat yang diperolehi. Metodologi kajian menerangkan kaedah ataupun teknik apa yang digunakan oleh pendidik dalam kajiannya. Tujuan metodologi ini dilakukan supaya kajian yang dijalankan oleh pendidik lebih bersistematik dan teratur dan mencapai objektif yang dilakukan. Metodologi kajian. Di bahagian ini terdapat beberapa bahagian. Bahagian pertama iaitu reka bentuk kajian. Pengkaji memilih reka bentuk kajian kualitatif yang mana terdapat 3 bahagian. Bahagian pertama, penyelidikan perpustakaan penyelidikan. Penyelidik akan mengumpul sumber-sumber yang terdahulu berkaitan dengan pegawai suluh dan sumber-sumber terkini dan akan menganalisis data-data berkenaan dengan pegawai suluh. Yang kedua, kajian dokumen. Pengkaji akan menyelidik undangan yang diperuntukkan dan ditetapkan di dalam kes yang berkaitan dengan pegawai suluh. Yang ketiga, metod temu bual. Pengkaji akan menemu bual beberapa responden. Yang pertama, pegawai suluh. Yang kedua, unit kaunseling pejabat agama Islam daerah dan hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Yang ketiga, penyelidik bangunan Mahkamah Syariah. Seterusnya, lokasi dan populasi. Bagi tajuk ini, pengkaji melakukan kajian di Negeri Selangor iaitu Hulu Selangor. Pengkaji akan mendapatkan data-data kes yang berkaitan suluh daripada Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor. Seterusnya, pensepelan. Dalam kajian ini, pensepelan dari segi pensepelan bukan rawak iaitu pensepelan mudah dan pensepelan sengaja. Bagi saya sampel, kajian ini akan menemu bual seramai 5 orang responden yang dipilih. Seterusnya, teknik pensepelan. Antara metod yang digunakan ialah metod temu bual dengan mengaplikasikan pensepelan bukan rawak iaitu pensepelan mudah dan pensepelan sengaja. Antara yang akan ditemu bual iaitu pegawai suluh, pegawai unit kaunseling pejabat agama Islam daerah dan hakim Mahkamah Tinggi Syariah serta bahagian penyelidik bangunan Mahkamah Syariah. Tata cara pensepelan data. Dalam kajian ini terdapat 2 sumber. Yang pertama, sumber primer yang mana pengkaji memperolehi data daripada hasil kerja lapangan. Pengkaji akan menemu bual beberapa responden yang dipilih daripada ahli-ahli akademik dan pengamal undang-undang. Seterusnya, tata cara penganalisan data. Pengkaji akan menganalisis data dengan menggunakan analisis kandungan. Dalam kajian ini, kandungan berbentuk dokumen dan temu bual. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.